Pada 12 Mei 2023, di sebuah rumah kecil di Kampung Seri Damai, Kuala Kangsar, Perak, tangisan seorang ibu tua membuatkan suasana menjadi begitu berat hingga sesak nafas. Di hadapannya berdiri dua orang lelaki berwajah bengis, dengan pandangan mata yang dingin membeku dan suara yang kasar bergema di dalam ruang tamu yang sempit itu. 200.000 ringgit. Esok kalau tak ada, jangan salahkan kami. Hutang anak kau, keluarga kena bayar. Haris bin Abdullah, anak sulung keluarga itu, yang baru sahaja pulang dari kerja, tergamam mendengarnya. Belum sempat dia menanggalkan bajunya, dia melihat ibunya menggigil ketakutan dengan air mata yang mengalir deras. Ibunya berkata dalam esakan, "Nazmi, dia kalah judi dalam talian sampai habis semua duit kita, nak." Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk jantungnya. Haris berundur setapak, wajahnya pucat lesi. Dia tidak percaya adiknya yang dahulunya baik, kini terjerumus dalam kancah perjudian dan meninggalkan hutang yang begitu besar. 200.000 ringgit, jumlah yang tidak akan mampu mereka kumpul, walaupun seluruh keluarga bekerja keras selama bertahun-tahun. Dari dalam bilik, Encik Abdullah, bapa mereka yang berusia lebih 60 tahun, berjalan terhuyung-hayang keluar. Dia yang menghidap penyakit jantung, kelihatan pucat tidak berdarah sebaik sahaja mendengar berita itu. Dia memandang kedua-dua pemungut hutang itu, kemudian beralih kepada istri dan anaknya, suaranya bergetar. 200.000? Macam mana boleh jadi sampai macam ni, Mina? Tiada siapa yang menjawab, hanya kedengaran esakan si ibu, nafas ayahnya yang tercungap-cungap, dan kesunyian yang menyesakkan di dalam rumah usang itu. Tiba-tiba, Encik Abdullah memegang dadanya, lalu rebah. "Ya Allah, susahnya hidup aku. Serangan jantung itu datang terlalu pantas." Haris panik dan segera menerpa untuk menyambut ayahnya sambil menjerit memanggil jiran-jiran. Orang ramai bergegas membawanya ke hospital untuk rawatan kecemasan. Namun segalanya sudah terlambat. Encik Abdullah tidak dapat diselamatkan. Pada saat-saat terakhirnya, dia masih coba menggenggam tangan anak sulungnya. Nafasnya lemah. "Haris, jaga adik kau. Jangan biarkan dia rosak lagi." Sebaik sahaja menghabiskan kata-katanya, tangannya terkulai layu. Haris rebah di tepi katil hospital, meraung dalam keputusasaan. Ayahnya yang penyayang, yang seumur hidupnya hanya memikirkan tentang anak-anak, kini terpaksa pergi dalam keadaan sedih dan kecewa kerana perbuatan anak bongsunya yang tersalah langkah. Malam itu, rumah kecil di Kampung Seri Damai hanya dipenuhi dengan tangisan pilu. Puan Aminah berulang kali pengsan di sisi gambar arwah suaminya. Haris duduk termenung, matanya merah bengkak, memandang potret ayahnya, hatinya hancur luluh. Dia faham, segalanya bermula dari satu kesilapan adiknya, satu pertaruhan, satu ketagihan judi, dan akhirnya seluruh keluarganya musnah. Tragedi itu benar-benar bermula pada malam ayahnya meninggal dunia. 2 hari selepas kematian Encik Abdullah, rumah kecil di Kampung Seri Damai diselubungi suasana suram. Pada 14 Mei 2023, majlis pengebumian diadakan secara sederhana tetapi syarat dengan kesedihan. Bau kolok dan kemenyan bercampur dengan tangisan pilu membuatkan suasana begitu hibah hingga terasa sesak di dada. Penduduk kampung bersimpati dengan nasib keluarga Encik Abdullah, sebuah keluarga yang baik dan rajin, kini hancur hanya kerana hutang judi. Di ruang tamu utama, Haris yang berpakaian serba putih, kelihatan sugul dengan mata yang merah bengkak kerana tidak tidur selama 2 malam. Dia berdiri kaku di sisi keranda ayahnya,
Tangannya digenggam erat hingga menampakkan urat-urat hijau di belakang tangannya. Kematian ayahnya umpama pisau yang sentiasa menghiris hatinya. Dia bukan sahaja kehilangan seorang bapa, tetapi kini terpaksa memikul tanggung jawab menggantikan tempatnya, menjaga ibunya yang sudah tua dan menanggung hutang yang ditinggalkan oleh adiknya. Penduduk kampung mula berbisik-bisik. Kasihan Encik Abdullah, orangnya baik, tapi nasibnya malang. Si Nazmi itu memang kaki judi teruk. Dengar cerita, hutangnya sampai ratusan ribu. Semua sebab judi dalam talian. Bisikan-bisikan itu bagaikan garam yang ditabur pada luka Haris. Dia menundukkan kepala sambil mengetap gigi, cuba menahan kemarahan, tetapi di dalam hatinya, api dendam mula membara. Baginya, adiknya, Nazmi bin Abdullah, secara tidak langsung telah membunuh ayah mereka. Dan kemudian, di tengah-tengah majlis yang sedang berlangsung, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Dari luar pagar, satu susuk tubuh melangkah masuk dengan lenggang-lenggok. Nazmi. Dia memakai kemejati hitam, seluar jin koyak di lutut, fon telinga putih masih terpasang di telinganya, dan sebatang pencungkil gigi di mulutnya. Sikapnya acuh tak acuh seolah-olah tiada apa yang berlaku. Kemunculannya membuatkan semua orang terdiam. Pandangan mata yang terkejut, bercampur marah, serentak tertumpu ke arahnya. Haris terpaku. Dia memandang adiknya, orang yang menyebabkan ayah mereka mati dalam keadaan tertekan, kini dengan selamba pulang ke rumah di tengah-tengah majlis pengebumian ayahnya sendiri. Urat-urat di dahinya timbul, tangannya digenggam begitu kuat sehingga kukunya menekan dalam ke isi tapak tangannya. Nazmi berjalan menghampiri keranda, suaranya selamba. "Aku balik lambat, ayah dah tak ada ke?" Suaranya begitu tenang tanpa sebarang perasaan. Puan Aminah, ibu mereka yang sedang duduk di sisi gambar arwah, mengangkat kepala memandang anak bongsunya sambil menangis teresak-esak. "Kenapa baru sekarang kau balik, Nazmi? Ayah kau mati sebab kau." Tetapi Nazmi hanya menunduk sambil mengeluh perlahan, kemudian mengeluarkan telepon bimbitnya seolah-olah mahu mengelak pandangan semua orang. Pada saat itu, Haris tidak dapat menahan sabarnya lagi. Dia meluru ke arah Nazmi dan mencengkam kolar baju adiknya, menuturkan setiap perkataan dengan geram seolah-olah menghiris. "Kau berani balik sini lagi? Ayah mati sebab kau tahu tak?" Nazmi belum sempat bertindak balas apabila satu tumbukan padu dari Haris hinggap tepat di mukanya. Dia jatuh terduduk ke belakang, badannya terhentak pada sebuah kerusi kayu. Suasana majlis yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi kecoh. Jeritan, tangisan, dan suara orang cuba meleraikan pergaduhan bergema. Jiran-jiran berlari untuk campur tangan. Ada yang memegang Haris, ada yang menarik Nazmi. Puan Aminah menjerit dalam keputusasaan. "Sudahlah Haris, Nazmi, keluarga kita dah hancur, janganlah bergaduh lagi." Tetapi rayuannya seakan-akan hilang ditelan kemarahan dan tangisan yang memilukan. Haris meronta-ronta sambil menjerit dalam esakan. "Kalau bukan sebab kau, ayah takkan mati." "Kau ada muka lagi nak balik sini?" Nazmi memegang mukanya yang berdarah di sudut bibir, menunduk tanpa berkata apa-apa. Tetapi di matanya tiada langsung riak penyesalan, hanya kedinginan bercampur jengkel. Sikap itulah yang menyemarakkan lagi api kemarahan yang sedang membakar di dalam hati abangnya. Majlis pengebumian diteruskan dalam suasana yang tegang. Semua orang berasa serba salah dan tidak berani berkata apa-apa lagi.
Tetapi semua faham, mulai saat itu, hubungan antara Haris dan Nazmi bukan lagi ikatan persaudaraan, tetapi sebutir bom jangka yang hanya menunggu masa untuk meletus menjadi sebuah tragedi. Petang itu, sejuru selepas majlis pengebumian Enci Abdullah selesai, seluruh rumah kecil di Kampung Seri Damai diselubungi kesedihan. Bau kemenyan masih menusuk hidung dan suasana pilu masih terasa di udara. Orang ramai kebanyakannya sudah pulang, hanya tinggal sanak saudara dan beberapa jiran yang membantu mengemas. Haris terduduk di sebelah meja tempat gambar ayahnya diletakkan. Di hadapannya adalah potret ayahnya yang penyayang. Pandangan mata dalam gambar itu seolah-olah masih menatapnya, membuatkan hatinya semakin pedih. Selama 2 hari, dia hampir tidak tidur, matanya bengkak dan suaranya serak. Dia menyalakan sebatang lagi colok, berbisik seolah-olah bercakap dengan dirinya sendiri. Haris janji dengan ayah, Haris akan jaga ibu ganti ayah. Haris akan coba, tapi Haris tak boleh maafkan Nazmi. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan asap colok yang samar-samar. Seorang abang yang dahulunya baik dan rajin, yang hanya tahu bekerja untuk keluarga, kini didesak ke batas kesabaran oleh kesakitan dan pengkhianatan adiknya sendiri. Tetapi, ketika Haris sedang tenggelam dalam kesedihannya, di satu sudut rumah, Nazmi sedang duduk bersilang kaki di atas buayan. Tangannya memegang telefon, fon telinga terpasang, dan ibu jarinya ligat menekan skrin. Permainan video, perkara yang sama yang telah menariknya ke dalam lembah perjudian, kini masih menjadi kegilaannya, tanpa mengendahkan majlis pengebumian ayahnya yang baru sahaja selesai. Bunyi muzik dari permainan video kedengaran berselang-seli dengan rungutannya. Sial betul, dah nak menang pun boleh kalah. Beberapa orang jiran yang masih ada di situ saling berpandangan dan mengeluh. Seorang pakcik berkata perlahan, "Dia ni memang dah tak tahu malu agaknya." Seorang lagi membalas, "Mungkin dah putus asa, jadi dia buat tak peduli." Bisikan itu sampai ke telinga Haris. Dia menoleh, pandangannya tajam. Dalam suasana yang dipenuhi bau kemenyan dan kesedihan, kelakuan adiknya yang tidak berperasaan itu bagaikan pisau yang menghiris lukanya yang masih berdarah. Ibunya, Puan Aminah, melihat keadaan itu dan berkata perlahan dengan suara bergetar, "Nazmi, simpanlah telefon tu, ayah kau baru saja pergi." Nazmi mengangkat kepala sambil mengerutkan dahi. "Nazmi main sekejap je nak hilangkan bosan. Apa salahnya, Mak? Orang dah mati bukan boleh hidup balik pun." Sebaik sahaja kata-kata itu diluahkan, seluruh rumah menjadi senyap. Haris bingkas bangun, matanya merah menyala, seluruh tubuhnya menggeletar. Dia tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Adiknya, yang pernah diamanahkan oleh ayah mereka untuk dijaga, kini mengeluarkan kata-kata yang menghina arwah. Dia mengetap gigi. "Apa kau cakap tadi? Cuba ulang balik." Nazmi mengangkat muka, menjawab dengan selamba, "Betul lah apa yang Nazmi cakap. Orang dah mati, kita cakap apa pun tak guna." "Diam!" Haris menghentak meja dengan kuat. Cawan air di atas meja itu tumpah, airnya membasahi abu colok yang berteraburan. Puan Aminah panik dan cuba menghalang, tetapi tidak sempat. "Ayah mati sebab kau berani lagi buka mulut macam tu?" Haris menjerit, suaranya serak. Nazmi berdiri sambil tersenyum sinis. "Abang buat macam abang ni bagus sangat. Kalau abang cari duit lebih banyak, ayah tak perlulah risau pasal hutang adik." Kata-kata itu bagaikan minyak yang disimbah ke dalam api yang sedang marak.
Sepanjang hidupnya Haris berkorban untuk ibu bapanya, bekerja keras mengumpul setiap sen, manakala Nazmi hanya tahu berseronok dan berhutang, tetapi kini berani pula menyalahkannya. Haris menggeletar, matanya liar. Semua orang di dalam rumah terdiam, tiada siapa berani campur tangan, kerana semua tahu satu lagi perkataan boleh mencetuskan malapetaka. Tetapi Nazmi masih belum berhenti. Dia melambaikan tangan, duduk semula di buayan sambil ketawa dan berkata, "Sudahlah, jangan nak berdrama sangat. Ayah dah mati, menangis macam mana pun dia takkan hidup balik." Saat itu adalah kemuncaknya. Di tengah-tengah esakan yang tertahan dan desiran angin di luar, kesakitan di dalam hati Haris bertukar menjadi kemarahan yang meluap-luap. Itu adalah penghinaan terakhir. Benteng kesabaran terakhir di dalam hati seorang abang telah runtuh. Dan dari sini, tragedi itu benar-benar tidak dapat dielakkan lagi. Kemarahan yang terpendam di dalam diri Haris akhirnya meletus. Dari sudut rumah, dia bingkas bangun, matanya merah menyala, nafasnya tercungap-cungap. Seluruh tubuhnya menggeletar karena marah. Segala tekanan yang ditanggungnya beberapa hari ini, kesedihan kehilangan ayah, kekecewaan terhadap adiknya, semuanya bercampur menjadi satu badai di dalam hatinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Haris meluru keluar ke anjung, di mana sebatang kayu keras disandarkan di tepi pintu. Dia menggenggamnya erat, tangannya memutih. Di dalam kepalanya terngiang-ngiang suara ayahnya yang berbisik sebelum menghembuskan nafas terakhir, "Tolong jaga adik." Tetapi serta-merta, bayangan adiknya yang duduk selamba di tengah-tengah asap kemenyan muncul kembali, menyemarakan lagi api kemarahannya. Dia berpatah balik, melangkah masuk ke dalam rumah, wajahnya tegang menahan marah. Di dalam bilik, Nazmi masih duduk di atas buayan, kepalanya sedikit menunduk, pandangannya kosong. Haris berhenti di hadapan adiknya, suaranya tersekat di kerongkong, tetapi penuh dengan kemarahan. "Orang yang patut mati itu kau, bukan ayah." Sebelum Nazmi sempat bertindak balas, kayu itu dihayunkan dengan satu jeritan tertahan, satu bunyi yang kuat kedengaran apabila kayu itu hinggap tepat di belakang leher Nazmi. Pukulan itu begitu kuat sehingga buayan itu terbalik dan tubuh Nazmi terpelanting jatuh ke lantai simen. Telepon bimbit di tangannya tercampak, skrinnya retak 1000, cahayanya berkelip-kelip. Rumah yang tadinya sunyi tiba-tiba digegarkan oleh jeritan Puan Aminah. "Haris, apa yang kau buat ni?" Semua orang di dalam rumah berlari ke arah mereka. Seorang makcik menjerit ketakutan, "Ya Allah, Nazmi!" Nazmi terbaring kaku, matanya terbeliak, dan aliran darah merah pekat mula mengalir dari hidung dan telinganya, membasahi lantai yang sejuk. Haris berdiri kaku, tangannya masih memegang kayu, matanya terpaku pada tubuh adiknya yang tidak bergerak. Wajahnya pucat, bibirnya menggeletar, seolah-olah dia sendiri tidak percaya dengan apa yang baru dilakukannya. Puan Aminah rebah di sisi anak bongsunya. Tangannya menggoncang tubuh itu sambil memanggil, "Nazmi, bangun nak." "Haris, kenapa kau buat macam ni?" Tangisan ibu itu bergema di dalam rumah yang diselubungi duka, bercampur dengan bau kemenyan yang belum hilang dari meja gambar arwah ayahnya. Jiran-jiran yang mendengar jeritan itu bergegas datang. Mereka tergamam melihat pemandangan yang mengerikan itu. Seorang terbaring, seorang lagi berdiri seperti patung, dan seorang ibu meraung dalam keputusasaan. Orang ramai segera memanggil ambulans. Suara riuh rendah kedengaran di seluruh kampung. Di tengah-tengah kekecohan itu, Haris masih berdiri kaku. Matanya kosong memandang adiknya yang terbaring di atas lantai.
Kayu itu terlepas dari tangannya, bergolek di atas lantai, meninggalkan kesan darah kecil di sepanjang jubin yang sejuk. Satu pukulan maut, dan bersamanya sebuah keluarga hancur berkecai. Diiringi desiran angin di luar dan bunyi azan dari surau yang sayup-sayup kedengaran, tragedi itu secara resminya bermula. Pada jam 5.45 petang, 14 Mei 2023, Bilik Gerakan Balai Polis Daerah Kuala Kangsar menerima satu panggilan kecemasan daripada Pusat Panggilan Kecemasan 999. Mesejnya ringkas tetapi mengejutkan semua orang. Satu pergaduhan serius baru sahaja berlaku di Kampung Sri Damai. Mangsa dipukul di kepala dan sedang dibawa ke hospital dalam keadaan kritikal. Beberapa minit kemudian, anggota polis dari Balai Berdekatan dan Balai Polis Daerah Kuala Kangsar segera tiba di lokasi kejadian. Pemandangan di hadapan mereka adalah sebuah rumah yang sedang berkabung. Asap kemenyan masih berlegar dari majelis pengebumian seorang bapa yang baru sahaja selesai. Di atas meja di tengah rumah, gambar arwah Encik Abdullah masih diletakkan di situ. Di bawahnya terdapat kalungan bunga yang masih segar. Di tengah-tengah ruang tamu, seorang ibu tua pengsan dan dipapah oleh jiran-jiran. Mulutnya tidak henti-henti memanggil nama kedua-dua anaknya. Di sebelahnya, Nazmi bin Abdullah, anak bongsunya, terbaring kaku, kepalanya cedera parah, darah membasahi lantai simen. Manakala Haris bin Abdullah, abangnya, duduk termenung di tangga rumah, kedua-dua tangannya menggeletar, pandangannya kosong. Dia tidak melarikan diri, juga tidak melawan. Apabila pihak polis masuk, dia hanya berkata perlahan dalam esakan, "Saya tak sengaja, saya cuma nak ajar dia." Suasana di dalam rumah itu menjadi begitu tegang. Para penyiasat yang hadir dapat merasakan kesedihan yang mendalam bercampur kebingungan. Satu majelis pengebumian belum lagi selesai, satu kes jenayah lain pula baru sahaja bermula di tempat yang sama. Polis mula mengepung kawasan kejadian dan mengekalkan semua bahan bukti. Di atas lantai, sebatang kayu yang masih mempunyai kesan darah diambil dengan cermat. Seorang penyiasat mencatat lokasi pergaduhan berlaku, yaitu di ruang tamu, berhampiran dengan meja gambar arwah bapa. Sementara itu, pasukan perubatan bekerja dengan pantas, cuba menyelamatkan nyawa mangsa. Siren ambulans berbunyi nyaring. Lampu yang berkelip-kelip memantul pada kalungan bunga putih di halaman rumah, kelihatan seperti cahaya takdir yang dingin. Penduduk kampung berkumpul di luar, tiada siapa yang bercakap, mereka hanya saling berpandangan dengan riak wajah yang keliru. Seorang jiran berbisik, "Baru semalam hantar ayah ke kubur, hari ini hantar adik pula. Ya Allah, kenapa malang sangat nasib mereka?" Polis mula mengambil maklumat awal, mengesahkan ini adalah kes pergaduhan dalam keluarga yang menyebabkan kecederaan parah. Mereka membuat laporan, menutup kawasan kejadian, dan membawa Haris ke balai untuk siasatan lanjut. Ketika melangkah keluar dari pintu, dia menoleh ke belakang memandang rumah tempat ayahnya baru meninggal, adiknya dalam keadaan nazak, dan ibunya pengsan. Wajahnya kaku, air mata terus mengalir tanpa disadari. Ambulans perlahan-lahan bergerak pergi. Di atas meja, asap kemenyan masih berlegar-legar di sekeliling gambar arwah bapa, seolah-olah menjadi saksi segalanya. Di luar, suasana senja yang suram menutup tirai petang yang paling tragis pernah disaksikan oleh penduduk kampung Sri Damai. Sejurus selepas senja, cahaya malap dari lampu di dalam rumah kecil di kampung Sri Damai itu kelihatan seperti secebis harapan yang lemah di tengah kegelapan malam.
Pihak polis masih berada di lokasi kejadian. Di luar, orang ramai sudah berangsur-angsur pulang, tetapi suasana tegang masih menyelubungi seluruh kampung. Kira-kira 30 menit kemudian, ketika semua orang masih sibuk mengambil keterangan saksi, satu panggilan telepon dari Hospital Kuala Kangsar memecah kesunyian di bilik gerakan. Suara petugas perubatan di hujung talian kedengaran sebab melaporkan mangsa Nazmi bin Abdullah telah disahkan meninggal dunia sebelum tiba di hospital. Punca awal disyaki akibat pendarahan otak akut dan kecederaan parah di kepala. Bilik itu senyap selama beberapa saat. Seorang pegawai polis meletakkan telefon sambil mengeluh. Tiada harapan lagi. Berita kematian Nazmi segera dimaklumkan kepada Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar. Serta-merta, pada malam itu, Ketua Polis Daerah mengarahkan siasatan diubah. Daripada kes pergaduhan yang menyebabkan kecederaan, kini ia telah bertukar menjadi kes bunuh. Pasukan forensik bergegas ke lokasi kejadian. Mereka memasang penghadang sementara, merentang pita kuning dan memulakan siasatan dengan teliti. Setiap butiran direkodkan dengan cermat. Lokasi mangsa jatuh betul-betul di hadapan buaian di tengah rumah. Titisan darah dikesan dari tempat mangsa jatuh hingga ke pintu. Sebatang kayu sepanjang hampir 1 meter dengan kesan darah di hujungnya diambil dan dibungkus sebagai bahan bukti. Telepon bimbit mangsa yang pecah skrinnya ditemui berdekatan, masih terdapat kesan darah. Para penyiasat mengambil gambar dari pelbagai sudut dan menandakan setiap kesan. Seorang pegawai forensik bergumam, pukulan tepat di belakang tengkuk, dayanya sangat kuat, hampir semua tenaga tertumpu pada satu titik. Sementara itu, di balai polisi, Haris ditahan untuk diambil keterangan awal. Dia duduk diam, kepalanya menunduk, matanya merah bengkak. Apabila mendengar berita adiknya telah meninggal dunia, seluruh tubuhnya kaku. Di lokasi kejadian, pihak polis mengumpul lebih banyak keterangan daripada mereka yang hadir. Saksi-saksi yang terdiri daripada jiran dan saudara mara mengesahkan kejadian itu berlaku terlalu pantas selepas satu pertengkaran singkat. Seorang jiran berkata, "Saya dengar bunyi hentakan diikuti jeritan ibu mereka. Bila saya lari ke sana, saya nampak Nazmi terbaring kaku, Haris pula berdiri macam patung, tangannya masih pegang kayu." Semua keterangan adalah konsisten. Haris tidak berniat membunuh adiknya, tetapi tindakannya dalam keadaan marah telah melampaui batas kawalan. Selepas selesai siasatan di lokasi, mayat Nazmi bin Abdullah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh untuk bedah siasat. Laporan awal bedah siasat mengesahkan mangsa meninggal dunia akibat kecederaan parah di kepala yang menyebabkan pendarahan otak akut. Senjata yang digunakan adalah objek keras dan berat dengan permukaan kecil, sepadan dengan hujung kayu yang ditemui di lokasi kejadian. Keputusan ini membantu pihak polis mengukuhkan siasatan awal. Ketua Polis Daerah membuat kesimpulan ringkas dalam mesyuarat malam itu, tahan suspek Haris bin Abdullah untuk siasatan di bawah Seksyen Pembunuhan. Kes ini bersifat sangat serius kerana berlaku semasa majlis pengebumian bapa kandung mereka. Malam itu, seluruh kampung Seri Damai seolah-olah tidak tidur. Berita itu tersebar pantas, membuatkan semua orang terdiam. Seorang bapa baru sahaja meninggal, kini giliran anak bongsunya pula pergi, manakala anak sulung terpaksa berdepan dengan undang-undang. Di dalam rumah kecil yang masih diselubungi asap kemenyan, Puan Aminah berulang kali pengsan. Mulutnya hanya mampu menyebut 2 perkataan, "Anakku." Tangisan ibu itu bercampur dengan desiran angin malam, seolah-olah berpanjangan di sepanjang jalan kampung yang sunyi.
menandakan satu kes yang menyayat hati secara resminya telah dibuka. Selepas kes itu disahkan sebagai kes bunuh, fail siasatan diserahkan kepada Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak. Malam itu, satu pasukan petugas khas ditubuhkan di bawah arahan langsung Asisten Komisioner Polis ACP Kamal bin Rashid, Ketua JSJ Perak. Di dalam bilik soal siasat, cahaya lampu kuning menerangi meja kayu yang tercalar. Haris duduk diam, kedua-dua tangannya dirapatkan, matanya cengkung, wajahnya lesu. Dia tidak memandang sesiapa, hanya menunduk, nafasnya berat. Di hadapannya duduk seorang pegawai penyiasat muda, suaranya tenang tetapi tegas. "Encik Haris, kami perlukan keterangan penuh daripada Encik. Setiap perkataan Encik akan direkodkan dalam fail." Haris tidak menjawab. Selepas beberapa ketika, barulah dia mengangkat muka. Matanya yang merah berkata perlahan, "Saya tak nak bunuh adik saya. Saya cuma nak dia sedar." Kemudian suaranya tersekat. Dia menutup muka dengan tangan. Air mata mula mengalir. Seluruh bilik menjadi senyap. Hanya kedengaran bunyi pen yang mencatat di atas kertas putih. Dia menceritakan semula keseluruhan kejadian, setiap butiran dengan suara yang bergetar. Sejak ayahnya meninggal akibat kejutan hutang, dia tidak dapat tidur. Dari majelis pengebumian sehinggalah pergaduhan itu, segala kesabarannya teruji. Dan pukulan itu, baginya, hanyalah satu tindak balas buta dalam kemarahan yang memuncak. Saya tak tahu kenapa masa tu saya jadi macam tu. Saya cuma ingat, saya nampak dia senyum, saya dengar dia cakap benda yang bukan-bukan, kepala saya rasa macam nak meletup. Saya nak pukul dia supaya dia sedar, tapi sekali pukul je, dia terus rebah. Saya takut, saya menyesal sangat. Keterangannya terputus-putus dan sebak. Semakin dia bercerita, suaranya semakin lemah. Dia mengesat air mata, memandang ke lantai, berkata perlahan, seolah-olah kepada dirinya sendiri. "Kalau ayah masih hidup, mesti dia takkan maafkan saya. Dia suruh saya jaga adik, tapi sekarang saya bunuh dia. Saya memang anak paling tak guna." Keadaan senyap seketika. Pegawai penyiasat selesai mencatat, mengangkat kepala memandang lelaki di hadapannya. Seorang tukang kayu yang baik dan rajin, kini terduduk kerana satu detik hilang kawalan. Dia tidak cuba menafikan kesalahannya, juga tidak menyalahkan sesiapa. Setiap keterangannya jelas, jujur, dan penuh dengan penyesalan yang mendalam. Selepas menandatangani laporan, Haris meminta untuk menambah beberapa perkataan. "Saya tak perlukan pengurangan hukuman, tak perlukan pembelaan. Saya cuma harap undang-undang bagi saya peluang untuk jaga ibu saya beberapa tahun lagi. Ibu saya dah hilang segalanya. Ayah mati, adik mati, sekarang saya pula masuk penjara. Saya tak tahu macam mana dia nak teruskan hidup." Suaranya tersekat dan bergetar. Pegawai penyiasat muda itu, walaupun sudah biasa dengan pelbagai kes jenayah, terpaksa menundukkan kepala. Kerana di hadapan mereka bukan sahaja seorang suspek, tetapi seorang anak lelaki yang menanggung beban kesakitan dan penyesalan yang amat berat. Selesai sesi soal siasat, ketika dibawa keluar ke lokap sementara, Haris berhenti dan memandang keluar melalui tingkap kecil. Cahaya malap dari lampu jalan menembusi jeriji besi, menerangi wajahnya yang penuh keputusasaan. Dia berkata perlahan, seolah-olah berbisik kepada angin malam. "Ayah, Haris minta maaf. Haris tak dapat tunaikan janji ayah." Malam di IPK Perak berlalu dengan senyap. Di luar kedengaran bunyi cengkerik. Di dalam bilik soal siasat yang baru sahaja ditutup, pengakuan bersalah Haris yang penuh dengan air mata masih bergemar seperti satu hukuman nurani.
seorang adik mati, seorang abang berdepan hukuman penjara, dan seorang ibu tua keseorangan di dalam rumah yang penuh dengan asap kemenyan. Semuanya hanya kerana satu detik kemarahan, satu kesilapan yang tidak dapat diperbaiki. Selepas Haris mengakui sepenuhnya perbuatannya, kes itu secara rasmi memasuki fasa pengukuhan fail siasatan. Satu pasukan petugas khas ditubuhkan di bawah arahan langsung ACP Kamal bin Rashid, Ketua JSJ Perak. Matlamat mereka adalah untuk membina semula keseluruhan kronologi kejadian, mengesahkan punca, motif dan faktor-faktor yang membawa kepada tragedi yang menyayat hati itu. Pada pagi 15 Mei 2023, hanya sehari selepas pembunuhan itu berlaku, para penyiasat tiba di Kampung Seri Damai. Rumah keluarga Encik Abdullah masih mempunyai kesan-kesan kesedihan. Meja gambar arwah ayahnya masih berasap kemenyan. Kalungan bunga belum lagi layu, dan di atas lantai simen, kesan darah yang telah dicuci masih kelihatan samar-samar. Pemandangan itu membuatkan sesiapa yang hadir terdiam. Sebuah rumah yang dahulunya menjadi tempat berkumpul, kini menjadi lokasi dua kematian berturut-turut. Dalam masa 3 hari, ACP Kamal bersama pasukan forensik melakonkan semula kejadian. Mereka mengukur, menentukan kedudukan setiap individu ketika kejadian berlaku. Berdasarkan keterangan saksi dan Haris sendiri, gambaran kes itu semakin jelas, tragis tetapi logik. Menurut hasil siasatan, punca sebenar bermula dari hutang sebanyak Rp200.000 yang ditanggung oleh adiknya, Nazmi, akibat kalah judi dalam talian. Kematian bapa mereka, Encik Abdullah, berlaku akibat kejutan yang terlalu besar apabila mengetahui tentang perbuatan anak bongsunya. Selepas majlis pengebumian, berlaku pertengkaran antara dua beradik itu apabila Nazmi mengeluarkan kata-kata yang menghina arwah bapa mereka. Dan dalam keadaan marah yang tidak terkawal, si abang telah menggunakan sebatang kayu untuk memukul bahagian belakang leher adiknya, menyebabkan mangsa meninggal dunia akibat pendarahan otak akut. Semua keterangan daripada ahli keluarga, saudara mara, dan jiran-jiran adalah konsisten antara satu sama lain. Puan Aminah, ibu mereka, walaupun dalam keadaan lemah, tetap coba bekerja sama dengan pihak polisi. Dia duduk termenung di atas kerusi. Suaranya bergetar, setiap perkataan seolah-olah menghiris hatinya. Saya tak sangka, dalam beberapa hari saja saya hilang suami dan anak. Haris tu budak baik dari kecil, sayang mak ayah, tak pernah melawan cakap sesiapa. Kalau bukan sebab terlalu sedih dan marah, takkan dia jadi macam ni. Mendengar itu, pegawai penyiasat hanya mampu menunduk. Seorang ibu yang terpaksa melalui 2 majlis penguburan dalam seminggu, dan anak yang seorang lagi kini berada di dalam lokap. Tiada kata yang mampu menggambarkan penderitaannya. Seorang jiran, Pak Cik Kasim, juga dipanggil untuk memberi keterangan. Petang tu saya baru keluar rumah, tiba-tiba dengar jeritan. Saya lari ke sana, nampak Puan Aminah meraung. Haris berdiri macam orang hilang akal, Nazmi pula terbaring atas lantai. Saya panggil orang lain masuk, tapi semua berlaku terlalu pantas. Dalam beberapa saat saja, tak ada siapa sempat halang. Keterangan penduduk kampung membantu pihak polis memahami dengan lebih jelas kronologi sebenar. Kejadian itu tidak dirancang, tidak ada perselisihan faham yang berpanjangan, tetapi merupakan satu tindakan spontan yang berlaku dalam keadaan mental yang terganggu. ACP Kamal, selepas meneliti fail siasatan, membuat kesimpulan bahawa kes ini berpunca daripada konflik sementara dalam keluarga. Tiada motif keuntungan, tiada perancangan awal, namun akibatnya sangat serius. Untuk mengukuhkan lagi siasatan, pasukan petugas memadankan semua bukti fizikal. Kayu yang digunakan dihantar untuk analisis forensik.
dan hasilnya menunjukkan kesan darah di atasnya sepadan sepenuhnya dengan DNA mangsa Nazmi bin Abdullah. Luka di bagian belakang lehernya sepadan dengan bentuk hujung kayu, membuktikan pukulan itu datang terus dari belakang dengan daya yang kuat, menyebabkan saluran darah di otak pecah. Data dari telepon bimbit mangsa diekstrak, dan di dalamnya masih terdapat aplikasi permainan yang sedang dibuka oleh Nazmi sebelum diserang, mengesahkan keterangan saksi bahwa Nazmi masih bermain permainan video di tengah-tengah majelis pengebumian ayahnya. Setiap butiran kecil itu, apabila digabungkan, melukiskan gambaran penuh sebuah tragedi keluarga yang menyayat hati. Seorang bapa rebah kerana kejutan emosi, seorang anak mati kerana kemarahan abangnya, dan seorang abang kerana satu detik hilang pertimbangan terpaksa berdipan hukuman penjara. Ketika pihak polis melakonkan semula kejadian untuk tujuan siasatan, penduduk kampung datang beramai-ramai. Tiada siapa yang bercakap, hanya berdiri diam memerhati. Apabila melihat pelakon yang memegang watak Haris membawa sebatang kayu masuk ke dalam rumah, ramai yang tidak dapat menahan air mata. Seorang wanita tua mengeluh, "Semua ni sebab tak sabar sikit saja. Kalau sabar sikit, takkan jadi macam ni." Para penyiasat juga tidak dapat menyembunyikan rasa simpati mereka. Seorang anggota pasukan menulis dalam laporan dalaman, "Ini adalah kes yang paling berat bagi kami tahun ini." Bukan sahaja kerana sifatnya yang luar biasa, tetapi kerana penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh manusia. Menjelang petang, fail siasatan awal telah lengkap. Dari keterangan, bukti, hasil bedah siasat, hingga ke latar belakang pelaku, semuanya konsisten. Haris bin Abdullah, 34 tahun, seorang tukang kayu, tiada rekod jenayah lampau, seorang yang baik, rajin, dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Jiran-jiran mengesahkan dia seorang yang baik, cuma pendiam dan suka memendam perasaan. Manakala Nazmi bin Abdullah, 27 tahun, anak bongsu, pernah bekerja di luar, kemudian berhenti dan terjerumus dalam perjudian dalam talian, menanggung hutang yang banyak. Keterangan daripada saudara mara juga sependapat. Haris sentiasa menjadi tulang belakang keluarga, menyayangi ibu bapa dan mengalah kepada adiknya. Nazmi sering bergaduh dan banyak kali dinasihati oleh ibu bapa. Kematian bapa mereka adalah satu kejutan besar yang memberi kesan mendalam kepada Haris. Pihak polis menyimpulkan dalam laporan ringkas mereka, tindakan suspek Haris bin Abdullah, walaupun sangat serius, berpunca daripada kesedihan, kemarahan yang melampau dan keadaan mental yang terganggu selepas kematian bapanya. Tiada unsur samseng, tiada perancangan awal. ACP Kamal menandatangani laporan itu, menutup sesi lakonan semula kejadian. Dia hanya berkata sepatah dengan suara yang berat. Undang-undang akan menghukum siapa yang bersalah, tetapi yang paling menyakitkan ialah, walau apapun hukumannya, keluarga ini sudah tiada apa-apa lagi untuk hilang. Petang itu, ketika pasukan petugas meninggalkan kampung Seri Damai, hujan renyai-renyai mula turun. Titisan hujan bercampur dengan asap kemenyan yang masih berlegar di atas meja gambar arwah, mencipta satu lapisan kabus yang suram. Ibu tua itu duduk di anjung. Matanya yang cengkung memandang kereta polis yang hilang di selekoh jalan. Di dalam rumah yang lembab itu hanya kedengaran bunyi yang perlahan dan berterusan, seperti degupan jantung yang sedang retak. Kes itu telah dilakonkan semula dengan lengkap, tetapi luka di dalam hati mereka yang masih hidup tidak akan pernah sembuh. Sebuah tragedi telah dibina semula setiap butirannya, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan semua orang bahwa hanya dengan satu detik kemarahan, satu hayunan tangan sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kehidupan, seluruh keluarga. Beberapa hari selepas kejadian itu dilakonkan semula,
Kampung Seri Damai masih belum pulih dari kejutan. Rumah kecil di hujung lorong tanah merah itu, yang dahulunya dipenuhi dengan gelak tawa sebuah keluarga yang baik, kini diselubungi suasana suram. Asap kemenyan masih berlegar, tetapi tiada siapa yang mampu menyalakannya lagi. Di dalam, Puan Aminah, ibu tua yang malang itu, duduk termenung di hadapan dua keping gambar yang diletakkan bersebelahan di atas sebuah meja kecil. Gambar arwah suaminya, Encik Abdullah, dan anak bongsunya, Nazmi. Dua batang colok menyala serentak, dua pasang mata di dalam gambar itu seolah-olah saling berpandangan dalam diam, manakala wanita di tengah-tengahnya, matanya cengkung, air matanya sudah lama kering. Dalam masa kurang seminggu, dia terpaksa memakai pakaian berkabung sebanyak 2 kali. Suaminya meninggal karena kejutan. Anak bongsunya mati dengan tragis, manakala anak sulungnya kini ditahan reman karena kematian itu. Tiada perkataan yang dapat menggambarkan kesakitan ini. Satu kesedihan yang bertimpa-timpa merobek hati orang yang masih hidup. Dia duduk diam berjam-jam, matanya memandang jauh. Sesekali dia berbisik, "Abang, abang nampak tak, anak kita dah menderita sangat." Kemudian dia beralih ke gambar anak bongsunya. "Nazmi, kenapa kau buat macam ni? Kau susahkan ayah, susahkan mak, susahkan abang kau juga. Sekarang keluarga kita dah hancur, kau tahu tak?" Suaranya semakin lemah dan bergetar, bercampur dengan suasana pilu yang masih terasa. Di halaman, beberapa jiran terdekat datang menyalakan colok dalam diam, tiada siapa berani berkata apa-apa. Setiap orang meletakkan sebatang colok, menunduk hormat dan pulang, bimbang jika sepatah kata semangat pun akan menambah lagi penderitaan wanita itu. Pak Cik Kasim, jiran yang menyaksikan kejadian itu, berdiri di tepi pagar sambil mengeluh. "Saya dah hidup lebih 60 tahun, tak pernah nampak benda sesedih ni. Ayah mati belum sejuk, anak pula meninggal, Haris pula kena tangkap. Satu kampung ni dengar cerita pun rasa sedih." Seorang wanita tua lain menyambung dengan suara yang sayu. "Memang nasib, tapi kalau difikirkan balik, zaman sekarang ni, judi dalam talian memang membunuh orang tanpa pisau. Kalau Nazmi tak terjebak dengan benda tu, takkan jadi macam ni." Penduduk kampung bersimpati, tetapi juga menganggap ini sebagai satu pengajaran yang pahit. Semua orang melihat dengan jelas akibat daripada ketamakan, kekurangan kawalan diri, dan kemarahan seketika. Sementara itu, di lokap Alipike Perak, Haris masih tidak dapat lari dari mimpi ngerinya. Setiap malam, dia bermimpi tentang ayah dan adiknya. Ayahnya duduk di tepi tingkap, diam memandangnya. Manakala adiknya terbaring tidak jauh dari situ, masih dalam pakaian yang sama pada hari kejadian. Dia terjaga di tengah malam, badannya berpeluh, tangannya memegang kepala, mulutnya hanya mampu berbisik. Haris tahu Haris salah, ayah, adik. Para warden menceritakan Haris adalah seorang tahanan yang pendiam, patuh, dan sentiasa menunduk apabila ditanya. Dia makan sangat sedikit, hampir hanya minum air untuk bertahan. Apabila dibenarkan menulis keterangan tambahan, dia hanya menulis 1 baris. "Saya mengaku semua kesalahan saya. Saya harap dapat jumpa ibu saya sekali lagi." Tulisan yang comot dan basah dengan air mata itu membuatkan pegawai penyiasat tersentuh. Kerana mereka faham, ini bukan sahaja seorang penjenayah, tetapi seorang abang yang telah menamatkan riwayatnya sendiri dengan tindakannya dalam keadaan terdesak. Di kampung, majlis pengebumian Nazmi diadakan secara senyap, tanpa ramai orang yang hadir. Hanya beberapa ahli keluarga, jiran terdekat dan seorang ibu yang lemah.
Puan Aminah terpaksa dipapah untuk keluar ke anjung rumah. Setiap langkahnya terasa begitu berat. Apabila keranda dibawa keluar dari pintu, dia rebah, meraung dalam esakan yang tersekat. Anakku, kenapa dari 3 orang dalam rumah ini, mak yang kena hidup untuk hantar setiap seorang dari kamu pergi? Kata-kata itu membuatkan semua yang hadir menitiskan air mata. Dia tidak menyalahkan sesiapa, tidak mengutuk sesiapa, hanya ada satu kesakitan yang membuatnya kebas dan keluh. Orang kata, air mata seorang ibu adalah air mata yang paling pedih di dunia. Dan pada hari itu, titisan air mata itu jatuh seolah-olah mau menghanyutkan seluruh kampung Seri Damai dalam lautan simpati. Di dalam rumah usang itu, gambar arwah bapa dan anak bongsunya diletakkan bersebelahan. 2 keping gambar, 2 batang lilin, 2 roh. Orang yang datang menziarah hanya berani berdiri dari luar. Tiada siapa yang cukup berani untuk mengucapkan takziah. Seorang jiran berbisik, dengan kesedihan macam ni, rasanya Puan Aminah takkan mampu bertahan. Malam menjelang, di kampung itu hanya kedengaran salakan anjing dari jauh. Rumah keluarga itu tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya dari meja gambar arwah yang menjadi satu-satunya titik terang. Setiap kali angin bertiup, 2 batang lilin itu bergoyang, menampakkan wajah tua ibu yang duduk di hadapannya. Dia tidak lagi menangis, hanya duduk diam, matanya kosong, pandangan seseorang yang telah kehilangan segalanya. Di tempat lain, di dalam lokap, Haris masih duduk bersandar di dinding, matanya kosong memandang ke hadapan. Dia teringat setiap detik di dalam rumah usang itu. Suara ayahnya yang ketawa, suara ibunya memanggil mereka berdua bangun pagi untuk pergi kerja, suara pertengkaran kecil antara 2 beradik, semuanya seolah-olah ditayangkan semula di dalam kepalanya, begitu jelas hingga menyakitkan. Dia bergumam perlahan, "Kalaulah hari itu aku keluar dari rumah, pergi tempat lain, takkan jadi macam ni." Penyesalan itu menyeksanya seperti satu hukuman yang tidak kelihatan. Mungkin walaupun undang-undang belum menjatuhkan hukuman, di dalam hati abang itu, hukumannya telah pun dilaksanakan sejak hari kejadian itu lagi. Pagi esoknya, penduduk kampung Seri Damai melihat Puan Aminah keluar ke anjung, tangannya yang bergetar menyalakan colok untuk suami dan anaknya. Asap nipis itu naik perlahan-lahan sebelum bercantum di atas bumbung rumah. Seorang jiran melangkah mendekat, meletarkan sejambak bunga putih di atas meja gambar arwah dan berkata perlahan, "Kak, sabarlah, Haris masih perlukan akak." Mendengar itu, wanita itu menangis teresak-esak, air matanya jatuh membasahi gambar 2 orang yang disayanginya. Di tengah-tengah asap kemenyan, orang ramai melihat susuk tubuhnya yang kecil itu menggeletar seolah-olah mau rebah, tetapi masih coba berdiri teguh. Karena itulah satu-satunya perkara yang boleh dilakukannya untuk menyelamatkan keluarganya daripada hancur sepenuhnya. Suatu petang ketika matahari hampir terbenam, ada yang melihatnya duduk diam di hadapan pagar, matanya memandang ke arah lokap di bandar. Dia berkata perlahan, "Haris, mak masih tunggu kau balik. Walaupun kau bersalah, kau tetap anak mak." Kata-kata itu dibawa angin ke seluruh pelusuk kampung Seri Damai, menyelinap masuk ke setiap rumah, membuatkan ramai orang terdiam. Tiada siapa berani berkata apa-apa, hanya melihat seorang ibu yang kesepian duduk di antara 2 majelis pengebumian, memeluk di dalam hatinya roh mereka yang telah pergi dan yang masih hidup. Orang kata kematian berturut-turut adalah petanda buruk, tetapi dalam cerita ini ia bukanlah sumpahan dari langit, tetapi akibat daripada kesilapan manusia yang berterusan.
ketamakan, perjudian, dan kemarahan yang tidak terkawal. Malam menjelang, bunyi hujan jatuh di atas bumbung rumah usang. Di dalam, Puan Aminah masih menyalakan colok sambil berdoa perlahan. Abang, anak-anakku, berehatlah dengan tenang, jangan saling berdendam lagi. Lilin itu berkelip-kelip. Bayang ibu tua itu terpantul di dinding, bergetar dan kabur, sebelum akhirnya hilang ditelan asap kemenyan dan angin malam yang sejuk. Satu rumah, 3 takdir, dan 1 kesedihan berganda yang tidak akan dilupakan oleh sesiapa. Kes abang membunuh adik di tengah-tengah majlis pengebumian bapak mereka tersebar dengan cepat di seluruh negeri Perak, membuatkan orang ramai terkejut. Satu kisah sedih yang tiada penjahat sebenar, hanya manusia yang terperangkap dalam lingkaran kesakitan, kehilangan, dan kekurangan kawalan diri. Selepas lebih 3 bulan siasatan, perbicaraan di Mahkamah Tinggi Perak pun bermula. Pagi itu, cuaca mendung dan berkabus. Di dalam mahkamah, Haris muncul dengan keadaan yang lesu, matanya cengkung, wajahnya kurus. Dia berjalan perlahan, kedua-dua tangannya digari di hadapan. Matanya sentiasa memandang ke arah tempat duduk penonton di mana ibunya duduk, membongkok dalam sepasang baju kurung lusuh. Seluruh dewan senyap apabila hakim mengumumkan perbicaraan bermula. Bunyi pen mencatat, bunyi fail diselak, bunyi angin di luar koridor, semuanya seolah-olah menjadi satu irama nafas yang berat bagi mereka yang berdepan dengan kebenaran yang pahit. Pihak pendakwaan membacakan pertuduhan, merumuskan keseluruhan kronologi kes dari kematian bapak mereka, sehinggalah kemarahan yang tidak terkawal yang membawa kepada tindakan memukul adiknya sehingga mati. Setiap perkataan yang diucapkan di dalam dewan yang senyap itu membuatkan semua yang hadir menunduk. Apabila ditanya untuk kata-kata terakhir, Haris sebak. Dia menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar. Saya tahu kesalahan saya sangat besar, saya tak nak membela diri. Saya cuma nak minta maaf pada ayah, minta maaf pada ibu, dan minta semua orang maafkan saya. Saya cuma nak adik saya sedar, tak sangka saya bunuh dia. Sebaik sahaja kata-katanya berakhir, Puan Aminah menangis teresa-esak. Tangisan ibu tua itu bergema, begitu pilu hingga merobek hati. Seluruh dewan tidak dapat menahan air mata. Seorang wanita yang duduk berdekatan berbisik, kalaulah masa tu ada orang sempat tarik dia, takkan jadi macam ni. Selepas menimbangkan semua faktor peringanan hukuman, mahkamah mendapati tindakan tertuduh adalah sangat serius, telah meragut nyawa adiknya sendiri. Namun, kes itu berlaku dalam keadaan mental yang terganggu akibat menyaksikan kematian bapa, kehancuran keluarga, dan provokasi daripada mangsa. Tertuduh mengaku bersalah, menunjukkan penyesalan, mempunyai latar belakang yang baik, dan tiada rekod jenayah lampau. Selepas berbincang, hakim dengan perlahan mengumumkan keputusan. Setelah meneliti kes, mahkamah mendapati tertuduh Haris bin Abdullah bersalah atas tuduhan membunuh. Dengan mengambil kira faktor-faktor peringanan hukuman, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Bunyi ketukan tukul bergema, menutup tirai sebuah kes yang semua orang harapkan tidak pernah berlaku. Puan Aminah rebah. Ibu itu sekali lagi terpaksa menghantar anaknya pergi. Tetapi kali ini bukan ke alam barzah, tetapi ke penjara. Tempat di mana dia tidak tahu sama ada dia masih mampu menunggu kepulangan anaknya atau tidak. Haris menoleh, air matanya mengalir deras. Dia mahu berlari memeluk ibunya, tetapi tangannya telah digari. Dia hanya sempat berkata dalam esakan, "Mak, Haris minta maaf." Seluruh dewan senyap, tiada tepukan,
Tiada bisikan, hanya tangisan seorang ibu dan pandangan kosong seorang anak lelaki yang telah kehilangan segalanya. Ketika Fen penjara bergerak meninggalkan perkarangan mahkamah, hujan mula turun. Hujan renyai-renyai membasahi rambut putih ibu tua yang berdiri di sudut pagar. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memandang Fen itu pergi sehingga hilang di sebalik deretan pokok. Dari bibirnya terkeluar satu ayat seperti doa. Haris, dah selesai bayar hutang dunia nanti, baliklah pada Mak Yanat. Kampung Seri Damai kembali kepada ketenangannya, tetapi di dalam hati penduduknya, luka itu tidak akan pernah sembuh. Sebuah keluarga hancur hanya karena judi, karena kekurangan kawalan diri, karena detik-detik kemarahan yang tidak sepatutnya. Tiada siapa yang menang dalam cerita ini. Yang mati telah pergi, yang hidup menderita, yang tinggal menanggung penyesalan seumur hidup. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh tekanan hari ini, hanya satu detik hilang ketenangan, satu tindakan spontan boleh membuatkan kita kehilangan segalanya. Segala konflik dalam keluarga, walau sebesar manapun, pilihlah jalan perbincangan, mendengar dan memaafkan. Kerana kadangkala, berdiam diri seketika dalam kemarahan boleh menyelamatkan seluruh kehidupan. Kes Haris dan Nazmi ditutup dengan hukuman undang-undang, tetapi membuka satu lagi hukuman, iaitu hukuman nurani. Agar sesiapa yang mendengar cerita ini akan berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, jika aku di tempatnya, adakah aku cukup tenang untuk tidak mengubah kasih sayang menjadi sebuah tragedi? Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga tamat. Korang semua tengah tonton dari mana ni? Cuba komen sikit, negeri atau negara korang, saya suka nak tahu. Apa pendapat korang tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Ada rasa tersentuh atau mungkin korang ada pandangan yang berbeza? Kongsikan di ruangan komen ya, saya akan baca satu persatu. Saya doakan semoga Anda semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan sehat, selamat dan dilindungi selalu. Semoga hari-hari Anda sentiasa tenang dan penuh kebahagiaan. Kalau korang pun ada kisah atau pengalaman menarik yang ingin dikongsikan bersama, jangan segan-segan untuk ceritakan di bawah. Mana tahu cerita Anda boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Jaga diri semua.